Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Abu Bakar dan rakan-rakan sekumpulan saya iaitu Ainina Ayuni binti Abdul Razak, Nur Rashidah binti Ahmad dan Nur Aina Amira binti Jamri. InsyaAllah dalam video ini kami akan menerangkan tentang hadis-hadis dhaif dan maudhu' yang masyhur dalam kalangan masyarakat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pendahuluan. Okey, hadis terbahagi kepada dua bahagian iaitu makbul dan mardud. Makbul merupakan hadis yang diterima dan ia terbahagi kepada empat jenis iaitu sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Manakala mardud pula adalah hadis yang tertolak sama ada disebabkan gugur perawi daripada sanad atau disebabkan kecacatan terhadap perawi. Hadis merupakan sumber panduan umat Islam selepas Al-Quran Al-Karim dan ia juga merupakan sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir individu yang sanggup melakukan pemalsuan dan penipuan terhadap hadis baginda. Tidak dinafikan, dalam kalangan masyarakat kini masih juga ada yang berpegang dengan hujah hadis palsu dalam urusan kehidupan. Justru itu, kajian ini akan membincangkan mengenai hadis-hadis yang terkenal dalam kalangan masyarakat, akan tetapi ia sebenarnya dalam kategori dhaif dan maudhu'. Baiklah, sekarang mari kita lihat hadis dhaif yang pertama iaitu berkaitan talak. Haddatsana Katsir bin Ubaid al-Himsi, haddatsana Muhammad ibn Khalid عن عبيد الله بن الوالد الوصافي عن محارب ابن دثر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. Maksudnya, telah diceritakan kepada kami Katsir bin Ubaidah al-Himsi, telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid daripada Ubaidillah bin Al-Walid Al-Wasafi daripada Muharib bin Dithar daripada Ubaidillah ibnu Umar berkata Rasulullah SAW, perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab At-Talaq, Bab Abwa At-Talaq, nombor 2018 daripada Abdullah ibnu Umar. Menurut pejabat mufti wilayah, hadis ini telah menjadi perselisihan dalam kalangan ulama dalam menentukan hukumnya. Ada sebahagian ulama mensahihkan hadis ini dengan mengatakan bahawa sanadnya bersambung dan ada sebahagian lain yang mendaifkan hadis ini disebabkan gugurnya nama sahabat di dalam hadis ini dengan mengatakan bahawa hadis ini adalah mursal. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Ia disahihkan oleh Al-Hakim, akan tetapi Imam Abu Hatim merajihkan bahawa ia adalah mursal. Begitu juga Al-Daruqutni dan Al-Baihaqi merajihkan hadis ini adalah mursal. Muhammad bin Khalid meriwayatkan hadis ini secara muttasil dan tidak mempunyai pendukung tabi'in yang siqah. Dari sini rangkaian sanad dari jalur Muhammad bin Khalid dalam peristilahan ilmu hadis dinamakan hadis syaz, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi siqah bertentangan dengan perawi yang lebih siqah dan dikategorikan sebagai hadis dhaif. Berdasarkan hadis ini, terdapat perkara yang halal dibenci dan dimurkai oleh Allah dan perkara tersebut adalah talak. Ia menjadikannya sebagai perumpamaan bahawa perkara tersebut tidak mendapat pahala serta perbuatannya itu tidak mendekatkan pelakunya kepada Allah. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa lebih baiknya menjauhkan diri daripada terjatuh dalam perbuatan talak ini selagi mana terdapat padanya keluasan, iaitu ruang-ruang untuk tidak menceraikan. Seterusnya, kita pergi kepada hadis dhaif yang kedua iaitu berkaitan cintakan negara. Hadis ini berbunyi hubbul watan minal iman. Maksudnya, cintakan negara iaitu tanah air sebahagian daripada tanda keimanan. Sifat cintakan tanah air merupakan salah satu sifat yang terpuji dan amat dituntut. Akan tetapi,
agama melarang sifat ta'assub iaitu fanatik terhadap sesuatu bangsa atau kaum kerana agama ini bersifat rahmat kepada seluruh alam. Berdasarkan status hadis di atas, terdapat beberapa pandangan para ulama berkaitan hadis ini. Yang pertama, Imam Al-Saghani menilai hadis ini palsu. Yang kedua, Imam Al-Fatani menilai hadis ini juga palsu. Pendapat yang ketiga, Imam Mulla Ali Al-Qari menilai hadis ini tiada asal baginya. Pendapat yang keempat, Imam Al-Qaji menilai hadis ini sebagai palsu. Menurut Imam Al-Amiri, di dalam kitabnya, ucapan tersebut bukanlah daripada hadis Nabi SAW. Akan tetapi ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ad-Dhahak berkata, apabila dia iaitu Rasulullah SAW keluar dari Makkah dan sampai ke Al-Juhfah, dia merasa rindu kepada Makkah. Lalu Allah SWT menurunkan ayat daripada surah Al-Qasas 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Maksudnya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu iaitu beramal dan menyampaikan Al-Quran, wahai Muhammad, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Seterusnya, tempat yang diingini dan dicintai itu adalah Mekah. Telah berkata Al-Asma'i, aku telah mendengar seorang Arabi, orang asing berkata, sekiranya kamu ingin tahu akan keadaan seseorang itu, maka lihatlah bagaimana dia cintakan negaranya, rindukan ahli keluarganya dan tangisannya di atas masanya yang telah lalu. Melihat kepada pandangan beberapa ulama hadis di atas, maka hadis di atas adalah tidak sahih atau palsu. Justeru itu, kita tidak boleh untuk meriwayatkannya atau menyandarkannya kepada Nabi SAW, melainkan untuk menyatakan kepalsuannya. Akhir sekali, iaitu kesimpulan. Secara keseluruhannya, kedua-dua hadis ini merupakan antara hadis yang masyhur atau sering didengar dan disebut dalam kalangan masyarakat. Hadis pertama adalah hadis yang sering disebut dalam persoalan talak. Namun, kedudukan bagi hadis ini distatuskan sebagai hadis mursal, iaitu salah satu jenis daripada hadis dhaif. Manakala bagi hadis kedua pula, berdasarkan pandangan-pandangan ulama, kedudukan hadis tersebut adalah palsu atau tidak sahih. Justru itu, bagi seorang Muslim, khususnya golongan agamawan, menjadi satu tanggungjawab bagi mereka untuk menyemak terlebih dahulu kedudukan serta nilai sesuatu hadis sebelum disampaikan atau disebarkan kepada masyarakat. Baiklah, ini adalah senarai rujukan yang kami gunakan dalam kajian ini. Sekian, terima kasih.